Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi. Selamat malam kepada rakan-rakan yang masih menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah. Rambut saya ni teruk ni. Dan baru selesai mandi tadi. Dan okey, so terima kasih kepada yang bersama dengan saya. Maaf, saya keluar. Lepas tu saya kata saya baru selesai mandi kan. So kita keluar, kemudian kita ada program sikit, ada benda yang kita tengah buat bersama. So setengah adjust kamera ni. So thank you for watching kita pada hari ini. Harap audio okey, suasana okey, benda yang kita nak sampai ni okey. Saya pelik saya punya kamera ni dia I think dia bagus sangat lah. Sampaikan bukan dia boleh ni. Okay, so thank you for watching. Terima kasih kepada yang bersama dengan kita pada malam ini. Seperti biasa, saya mohon kawan-kawan semua supaya sharekan video kita yang kita ada pada hari ini. Kita nak, ada yang dah tidur saya tahu kan. Minta maaf lah kalau kelewatan, tapi mula saya tak plan pun nak buat live sebenarnya pada hari ini. Tapi sebab ramai sangat yang duk tanya ada live ke tidak, saya pun macam okey lah, saya buat jugalah sebab kita nak kena cover juga benda yang berlaku pada hari ini. So nak ke tidak nak, terpaksa lah. Bukan terpaksa, kenalah kita buat live untuk kita, apa orang kata, tengok apa yang berlaku, bagaimana suasana yang berlaku dan sebagainya. Kenapa peristiwa ni berlaku pada hari ni, 111 tu apa maksud dia, dan apa yang kerajaan PN ni dah menang ke kan? So lepas ni tak ada ke dia punya usul undi tidak percaya nak kepada Muhyiddin Yassin tu tidak berlaku ke? So persoalan-persoalan tu insya-Allah kita cover pada malam ini. Dan dia sesuatu yang agak menarik kerana dia benda ni semua tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Penat tak penat kita kena buat juga. Kita kena get this out of the way supaya kita dapat merungkaikan persoalan-persoalan yang ada, supaya kita dapat bawa kepada benda yang ada. Dan insya-Allah sekiranya perkara ini kita bawa ke depan, kita apa orang kata, bahaskan dalam bentuk yang mudah, untuk mudah difahami oleh rakyat, supaya kita memahami bahawa keadaan sekarang ini demokrasi kita sudah dirogol. Demokrasi kita sudah dicemarkan, demokrasi kita sudah berada di tahap yang bagi saya amat teruk, sehingga apa yang prioriti kepada rakyat itu tidak berjaya dan tidak boleh nak dilaksanakan. Prioriti kepada rakyat itu tidak mampu dan tidak boleh nak dilaksanakan. Menyebabkan yang paling utama bagi diorang sekarang ini adalah untuk memastikan agar apa orang kata, mereka terus berkuasa, rather than untuk memastikan rakyat itu sejahtera. Jadi dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini, kita melihat betapa sedih dan pilunya apa nama orang kata, suasana yang ada ini menyebabkan kita rasa demokrasi itu sudah dirogol dan dimatikan di dalam negara kita. Well, like it or not, suka atau tidak, inilah suasana yang kita kena hadapi. Inilah cabaran yang kita kena hadapi, dan inilah mereka-mereka dan manusia-manusia yang kita kena lawan dan kita kena hadapi dalam pilihan raya akan datang. So posisinya bagaimana? Apakah UMNO pun boleh tahan? Sekarang ni UMNO nampaknya menyokong. Adakah mereka menyokong dan erti kata mereka menyokong yang betul-betul menyokong, atau sekadar hanya untuk memastikan bahawa mereka tidak hilang kuasa sebelum berlakunya pertukaran yang betul-betul, sebelum berlakunya pertemuan yang betul-betul. Jadi daripada pilihan parlimen ini, sebenarnya kita dapat menjangkakan bahawa suatu dinamika yang sangat menarik di kalangan Perikatan Nasional. Kenapa saya kata dinamik yang sangat menarik di kalangan Perikatan Nasional? Kerana nampaknya majoriti yang dikatakan oleh Perikatan Nasional itu sudahlah nampaknya macam tidak ada, tetapi juga dia makin menipis. Bukan setakat dia nampak tidak ada, tetapi dia juga semakin menipis. Kerana apa? Kerana mereka hari ini mendapat 111 undi berbanding dengan 109 undi daripada Pakatan Harapan dan juga Parti Bebas yang lain. Jadi kalau kita tengok daripada situ, kita dapat meninjau dan melihat bahawa daripada segi sokongan dia, nampaknya macam Perikatan Nasional tidak ada sokongan.
untuk dapat majoriti di parlimen di Malaysia, mereka memerlukan 112 undi. 111 undi itu hanyalah basic numbers. Maksudnya kita ada 222 orang parlimen, ahli parlimen. Kalau kita bahagi dua, dia ada 111 ahli parlimen. So 111 itu bukan majoriti. Tambah 112 barulah majoriti. Kalau ikut kiraan yang selepas tu jugah melompat, sepatutnya ada di dalam number yang ada di dalam Perikatan Nasional ini sepatutnya ada 114. Dia bermula dengan 114, kemudian dia turun kepada 113, kemudian dia naik balik kepada 114. Sepatutnya ada 114 yang menyokong dan mengundi Perikatan Nasional. Kalau ikut dikatanya daripada majoriti dia ada 114 kerusi yang menyokong beliau. So nampaknya daripada 114 ni seorang tak hadir, sepatutnya ada 113. Daripada 113 ni sepatutnya ada 113. Okeylah, ambillah 113. Mungkin saya tersilap, saya mungkin silap kira. Sepatutnya 113. Okey. Daripada 113 itu, kalau kita tengok, kalau seorang tidak datang, kalau kita kata Maximus Ongkili tak datang, dia sepatutnya ada 112. Kenapa ada hanya 111? Itu persoalan yang kita kena tanya. Sebab apa? Timbalan speaker adalah daripada Pakatan Harapan. So 109, kalau kita campurkan dengan satu timbalan speaker punya undi, sebenarnya Pakatan Harapan ada 110. Pakatan Harapan ada 110, sedangkan Perikatan Nasional ada 111. Maximus Ongkili itu pun, sebab dia tak hadir, belum tentu dia akan undi Perikatan Nasional. So kita tak boleh assume dia undi Perikatan Nasional. So ini satu dinamik yang sangat menarik sebenarnya untuk kita tengok dan untuk kita bahaskan. Sebab kalau kita tengok daripada komposisi parlimen itu, memang kalau kita tengok seramai 113 atau 114 orang duduk di kerusi kerajaan. Tetapi yang mengundi yang mengundi 111 saja. Okey, yang mungkin ada yang mengambil sikap berkecuali, tidak mengapa. Tetapi poinnya di situ, kenapa mereka tidak menyokong? Kenapa mereka tidak menyokong? Kita tak kisah kalau dia tidak membangkang, tapi kenapa mereka tidak menyokong? Jadi itu adalah suatu benda yang menjadi ketakutan kepada Muhyiddin Yassin sekarang ini. Okey, kita get this out of the way dulu. 111 tu boleh ke tukar speaker? Jawapannya boleh. Okey. Dia sebenarnya majoriti pada mereka yang hadir, bukan majoriti ahli dewan. Ada yang tanya saya dia kata tadi, kita sekarang ni 111. So 111 ni boleh ke dia kata? So saya katakan bahawa 111 itu membawa maksud majoriti ahli dewan yang hadir, bukannya majoriti mereka yang ahli parlimen. Itu beza. Majoriti ahli parlimen dengan majoriti ahli dewan adalah dua perkara yang berbeza. So kalau kita tengok daripada usul, mana-mana usul sekalipun kecuali yang melibatkan perlembagaan, maka usul itu cukup majoriti mereka yang hadir. Contohnya katakanlah pada hari itu hanya 10 orang je hadir. Yang lain entah ke mana dia pergi, tinggal 10 orang. So 10 orang ni 6 orang cukup untuk meluluskan atau untuk tidak meluluskan sesuatu usul yang dibawa atau orang undang-undang yang dibawa. So benda ini very crucial dalam kita menentukan the next sitting yang akan datang nanti. Tapi sebelum kita tengok yang itu, kita tengok yang ada sekarang ini. Komposisi yang ada. Komposisi yang ada, macam saya kata itu, bahawa terdapat sebenarnya 113 atau 114 orang yang dikatakan menyokong Muhyiddin Yassin. 114 orang yang dikatakan menyokong Muhyiddin Yassin. So sekarang ini, bila 114 orang itu tidak ada, 113-14 orang itu tidak ada, sebaliknya tolak satu, tinggal 111, dia adalah suatu komposisi yang sangat pelik. Bagaimana seorang Perdana Menteri dalam sejarah, Perdana Menteri mempunyai satu kerajaan yang tidak ada command the majority. Tidak ada command the majority. Kita boleh hinalah orang kata kerajaan sebelum ini, kita boleh katalah kerajaan sebelum ini, kerajaan Barisan Nasional, termasuk saya kerajaan Barisan Nasional, tetapi suka atau tidak, Dewan Rakyat itu dikuasai oleh Barisan Nasional secara kolektif. Sebab itu kalau kita kata untuk menjadi kerajaan, dia mesti satu kerajaan yang kolektif. Maksudnya keseluruhan mereka dikomankan oleh seorang Perdana Menteri, seorang ketua kerajaan. Tapi sebaliknya dalam kes ini, nampaknya mereka berbahagi-bahagi. Ada yang nak menyokong, ada yang tidak menyokong. Saya tak pasti siapa yang berkecuali, mungkin kita boleh tengok nanti siapa yang berkecuali. Tapi poinnya dekat sini, nampak gayanya bahawa mereka berkecuali. Saya tak tahu undian tadi itu dilakukan cara macam mana, tapi saya rasa cara bertulis. Dan daripada situ, kalau kita
ke cara angkat tangan? Saya tak tahu. Saya lepas masa nak tengok yang bab undian tu, saya kena bergerak ke tempat lain. Jadi saya tak pastikan undian tu cara macam mana. Tetapi that's not the point. Pointnya, undian itu telah dilakukan dan hanya 111 saja yang menyokong. Okey, sebelum kita pergi ke situ, kita tengok dulu perbahasan yang berlaku. Kenapa perbahasan itu penting untuk dilakukan? Kenapa kita nak sangat melakukan perbahasan itu? Kita tahu bahawa sebenarnya kalau kita macam mana, kalau kita tak tukar pun, maksudnya kalau kita tak lakukan perbahasan itu pun, sebenarnya speaker akan tetap ditukar. Kita tak melakukan perbahasan itu, terus undi pada masa itu, speaker itu tidak akan ditukar. Tetapi kenapa pentingnya untuk kita nak membuat perbahasan? Dan kalau speaker ditukar, kalau undian berlaku, kita pun tahu bahawa kita tidak ada majoriti. Itu kita tahu. Itu kita tahu secara tuntas. Tetapi kenapa kita masih beria nak tukar kerajaan juga? Tujuan dia adalah nak tukar kerajaan, tukar speaker juga. Nak buat perbahasan juga. Kenapa? Tujuannya adalah untuk membuka pekong di dada. Itu sebenarnya. Nak membuka pekong di dada pihak Perikatan Nasional. Bahawa di kalangan mereka tidak mampu untuk menjawab hujah yang paling asas. Kenapa kena tukar speaker? Hanya kerana alasan sebab nama speaker sudah dilantik. Kerana ada sudah calon lain. Kalau macam tu, mana demokrasinya? Oh, dia kata sebab kerajaan sudah bertukar. Okay, this is very interesting. Betul. Saya setuju dengan, ni first time saya setuju dengan kerajaan. Saya setuju dengan Bung Mohtar tadi. Bila dia mengatakan bahawa ini semua salah Tun. Balik kepada cerita Tun lagi. Tun ni letak jawatan. Kalau Tun tak letak jawatan, semua benda ni tak berlaku. Dan saya pun secara personalnya, saya bukan nak kata saya setuju tukar speaker, tetapi itu prerogatif dia sebagai kerajaan. Dan dia mempunyai kuasa dan bidang dan kemampuan untuk menukar speaker, maka mereka boleh menukar speaker. Maksud saya begini, dia ada kapasiti untuk menukar speaker. Kalau kita pun, katalah kita ambil alih kerajaan, katalah dalam bulan depan katakan, kita pun akan tukar speaker tu balik. Benda tu memang akan berlaku. Dan kita pun tahu benda tu berlaku. Dia bukan masalah pertukaran speaker tu yang kita nak bahaskan. Kita nak bahaskan atas tujuan untuk mendapat dengar daripada mulut dia orang sendiri dan nak bagi tahu rakyat bahawa speaker yang dia orang nak tukar tu, yang pertama, tak kompeten. Hari ni macam-macam keluar. Anak dia bertattoo lah, inilah, itulah. Itu saya tak tahu. Betul atau tidak, itu boleh cek sendiri. Lepas tu dia ni buat benda tak elok lah, benda tak senonoh dan sebagainya. Walaupun itu peribadi dia, tetapi suka atau tidak, rakyat dah keluarkan skeleton out of the closet dan dah dedahkan kepada rakyat untuk merengok. So dia sebenarnya terpalit kepada PAS kan? Sebagai parti Islam kononnya, adakah dia menyokong dengan perbuatan-perbuatan sebegini? Kalau dulu bukan main dia hentam lagi kan, tapi sekarang ni bagaimana pula dengan speaker yang ada? Tambah pula timbalan speaker. Kita takkan ada masalah dia berambut pendek dan sebagainya. Tetapi adakah dia juga antara orang yang memperjuangkan yang PAS bangkang dulu LGBT? Kan? Sebab ada nampak gayanya macam ada sesuatu di balik udang dan di sebalik mi. Saya bukan menuduh, tapi tuan-tuan boleh tengok secara obviousnya apa yang berlaku. But put that aside. Kalau kita tengok, letak benda itu di tepi. Sekarang kita lihat secara rasionalnya, kalau kita lihat kenapa perbahasan itu dilakukan. Tujuan utama perbahasan itu dilakukan adalah untuk memberi tahu kepada rakyat akan level menteri-menteri dan juga kabinet-kabinet yang berada di dalam Perikatan Nasional. Bagaimana mereka membahaskan dengan persoalan yang paling mudah. Kenapa kamu nak tukar speaker? Dia tak mampu nak jawab. Malah Perdana Menteri sendiri dia buat penggolongan je, dia tak jawab pun. Kenapa mereka nak tukar speaker? Anwar Ibrahim bila dia menyatakan sokongan, tidak setujunya dia kepada perkara tersebut, beliau membahaskan dengan bagi fakta, bagi cerita, bagi itu, bagi ini, untuk menyatakan bahawa hanya apabila adanya kekosongan speaker seperti kematian atau sesuatu yang berlaku, maka barulah boleh kita berfikir untuk menukar speaker. Dibawa standing order, dibawa peraturan, dibawa perlembagaan dan sebagainya untuk dibahaskan perkara tersebut. Yes, macam saya kata tadi, kita setuju bahawa speaker akan berubah juga, suka atau tidak. Tetapi yang kita nak lihatkan tu adalah proses perbahasan itu berlaku. Dan bila proses perbahasan itu berlaku, baru kita nampak situasi yang sebenarnya. Dan daripada situ kita nampak bab kata Bung Mohtar tadi. Dia kata ini semua salah Mahathir. Kalau Mahathir tak letak jawatan hari itu sebagaimana Agong kata, maka kerajaan ini tidak akan tumbang. Dia kata. Dan saya setuju dengan perkara tersebut. Dan bila ditukarkan speaker itu, maka sebagai
apa orang kata, sebagai kerajaan yang dah ada majoriti kononnya, maka dia pun mengangkatlah speaker baru dia sendiri. Okay, that's fine. Itu kita faham benda tu. Namun, interestingly, 9, 10, 11, 12. Interestingly sebenarnya, kalau kita tengok, sangat menarik. Kerana apa? Kerajaan yang ada, yang kita bahaskan sekarang ini, hanya mampu membawa apa? Kalau kita tengok 111 kursi saja. Jadi daripada situ, kalau macam tu betul lah bahawa kata Mahathir bahawa kita command the majority. Tak semestinya juga. Kita kena faham benda ni. Maximus Ongkeli katakanlah dia datang nanti, dia bawa bahas, rupanya dia 112 kursi pun, itu it's a possibility. Tetapi kalau kita tengok benda ni, apa yang berlaku dalam 112 yang dia ada, 111 yang dia ada itu, dia akan menimbulkan banyak perkara. Ada beberapa perkara yang akan timbulkan. Number one, perkara masalah yang ditimbulkan dengan 111 kursi ini adalah kekurangan dia nanti, masalah dia dalam menghadapi nak meluluskan usul undang-undang yang ada. Okey, undang-undang akan dibahaskan tidak lama lagi, akan ada rang undang-undang dan usul-usul bajet tambahan, COVID punya prihatin dan sebagainya itu akan mula dibahaskan. So bila perkara ini dibahaskan dalam keadaan tidak dicukup majoriti, dia nak meminta usul meminta voting tambahan, usul kelulusan kepada usul tambahan itu akan mengambil masa. Dan berkemungkinan dia nak kena memastikan 112 ahli parlimen dia kena duduk dekat situ. 112 ahli parlimen dia kena duduk kat situ. Bang, susah bang kalau nak duduk parlimen pagi sampai ke petang, setiap hari selama 2 minggu. Memang kita kata, senang je kerja jadi dewan ni, duduk je kat dalam tu. Memang, kita nak kena membahas, kita kena mendengar. Memang kerja dia kena duduk kat situ. Tetapi dalam masa 2 minggu tu tak boleh balik kepada rakyat. Kita tengok sama ada mereka akan duduk dekat situ dan akan membahaskan benda itu sebagaimana yang hendak dibahaskan. Dia akan duduk di situ selama 2 minggu atau 3 minggu ni tanpa mereka keluar. Kerana apa? Setiap usul yang mereka akan bawa nanti akan menghadapi tentangan daripada pembangkang. Dan kita tahu usul yang dibawakan tu sekiranya tidak cukup undi majoriti, dia tidak akan dapat diluluskan. Saya interested juga nak tahu sebab bulan November nanti pembentangan bajet. Bila pembentangan bajet berlaku pada bulan November, adakah pembentangan bajet itu akan membawa kepada satu perbahasan yang panjang tu, of course lah. Tetapi undian yang menyebabkan kerajaan yang ada sekarang ini nampak macam tidak ada majoriti. Itu saya kata tadi, sepatutnya kerajaan ni kononnya dia ada 113 atau 114 kursi yang menyokong dia. So sekarang ni bila tolak Maximus Ongkili, dia jadi 112 sepatutnya, 112 ataupun 113 sepatutnya. Tapi nampak gayanya dengan tolak Maximus Ongkili, dia hanya ada 111. So mana pergi seorang tu? So daripada situ kita nampak macam saya kata dan saya bahaskan dalam sebelum ini. Ada di kalangan ahli-ahli parlimen, Perikatan Nasional itu sendiri dalam keadaan mereka tidak menyokong usul Muhyiddin Yassin itu sendiri. This is very interesting. Ini merupakan satu perkara yang sangat menarik. Ini yang dalam hal usul speaker, penggubalan speaker. Saya risaukan, bukan saya risau, sebenarnya saya nak je benda ni berlaku. Sekiranya usul undi tidak percaya itu berjaya dibawa, katakanlah dibawa, dia usul yang ke-30 kalau tak silap saya yang disebutkan tadi oleh Pasir Salak, usul yang ke-30, bahawa kalau benda itu berjaya dibawa, katakan, adakah Muhyiddin berani untuk menyatakan bahawa dia ada majoriti yang menyokong dia? Sebab itu dalam situasi yang ada sekarang ini, kenapa dia beria-ia nak tukar speaker? Sebab nanti cara taktik dia macam ni, speaker tu dia akan delay. Dia akan bahaskan satu usul tu, dia akan ambil masa. Akhirnya sampai ke usul nak undi tak percaya tu, dia akan drag. Dan kata, okey, usul ni tak habis, maka kita akan bawa ke sidang parlimen yang seterusnya. Jadi kita akan bawa ke sidang parlimen yang seterusnya. Jadi usul undi tak percaya itu tak berlaku. Kerana itu penting untuk mereka nak menukar speaker dalam tempoh masa yang awal. Penting untuk dia nak tukar speaker dalam tempoh masa yang awal. Kerana apa? Takut usul undi tak percaya itu boleh dibawa. Itu saya kata, sebenarnya kalau dalam perkara ini, Mahathir tak perlu pun
kan, untuk nak menyatakan bahawa dia ada orang sokong ini, kita kita jumpa agung, kita buat SD. Itu satu cara. Another way dia boleh buat adalah dengan cara bahawa dia buat usul undi tidak percaya kepada Muhyiddin Yassin. Tetapi usul undi tidak percaya kepada Muhyiddin Yassin belum tentu menyatakan bahawa dia ada majoriti. Kita kena ingat permainan dia belum tentu, katakanlah mereka mengundi, UMNO tak undi. Maksudnya UMNO tak menyokong Muhyiddin Yassin. UMNO tak menyokong Muhyiddin Yassin. Katakanlah dia berkecuali. Dalam keadaan berkecuali itu 109 tu masih kekal. Katakan 109 tu masih kekal untuk usul undi tidak percaya kepada Muhyiddin. Tetapi UMNO 38 kerusi UMNO, ambillah 15, ambillah 10, ambillah 5, ambillah 2. Katakan tak menyokong, maksudnya tak berkecuali dalam undian tersebut, maka Muhyiddin sudah jatuh sebagai Perdana Menteri. So kalau dua-dua tak command majority, apa yang UMNO boleh buat? Ask for dissolution. Maksudnya minta supaya berlaku snap election. Kerana apa? Perdana Menteri dah tak dapat kepercayaan, dia ada parti pun tak dapat kepercayaan. Kita buat snap election. Dan ini apa yang UMNO dan PAS nak. Hari ini Tunku Razali mengatakan dalam Twitter beliau bahawa sekarang ini UMNO akan ambil semua kerusi. Maksudnya semua kerusi itu, semua kerusi bersatu. UMNO akan ambil, regardless. UMNO akan ambil semua kerusi bersatu. Mersing, UMNO nak ambil. Kan? Baru-baru ni ada satu kerusi, saya lupa kerusi mana, UMNO nak ambil. Mersing, kawasan Johor ni, kawasan Muhyiddin Yassin. Dia nak ambil daripada orang Muhyiddin Yassin, and yet Muhyiddin Yassin tak berkata apa-apa. UMNO kata, Zahid kata bahawa dia akan ambil kerusi Mersing. Muhyiddin Yassin tak cakap apa-apa. Menunjukkan lemahnya pimpinan Muhyiddin Yassin. Sehingga comrade dia sendiri kena attack, dia orang tak boleh buat apa. Kan? Comrade dia sendiri kena attack ni, dia tak boleh buat apa. Jadi ini adalah suatu yang sangat memilukan bagi Perikatan Nasional. Dan mereka tahu bahawa kerajaan yang sekarang ini dipimpin oleh orang yang sangat lemah. Kenapa dipimpin oleh orang sangat lemah? Dia tak boleh command majority 111. 111 itu sebenarnya walaupun dia menang, itu saya kata, menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah. Dalam keadaan ini, dia nampak menang tapi hakikatnya dia kalah. Kenapa? Secara moralnya dia kalah. 109 kerusi pembangkang itu tak pernah dalam sejarah pembangkang dapat undi lebih daripada 100. Saya ingat lagi, paling hebatlah pembangkang pernah dapat. Dalam 80 ke 90 lebih macam tu. Itu zaman Pakatan Rakyat dulu. Itu dah kira hebat gila lah, dapat 90 lebih. Ini 109. Almost 9, 10, 11, 12, 3 kursi je. 3 kursi je nak kalahkan kerajaan yang sekarang ini berkuasa. Sebab itu saya kata tadi, speaker akan tetap bertukar regardless. Kita bahas tu tujuannya kita nak tonjolkan. Kelemahan mereka. Kedua, kita nak bagi tahu bahawa kepada rakyat, kita nak tunjukkan kepada rakyat bahawa kerajaan ini kerajaan yang lemah. Dan ditunjukkan pula dengan undi yang ada. 109 menyebelahi pembangkang. Dan ini merupakan satu tamparan yang sangat hebat kepada Muhyiddin Yassin. Ketakutan dia dalam menghadapi usul undi tak percaya itu, bagi memastikan perkara itu tak berlaku, dia letaklah speaker tersebut untuk jadi speaker. Dan UMNO tak suka dia. Jadi speaker. Dan UMNO nampak bahawa speaker ini akan menjadi liability sebagaimana Azmin dan Zuraidah menjadi liability kepada Perikatan Nasional. Dan juga UMNO nampak sekarang ini PAS sebagai liability kepada UMNO. Dia tak nampak secara jelas lagi, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh pastikan tidak lama lagi bahawa akan berlaku satu headlogging, satu pertembungan di antara PAS dengan UMNO. Dia sekarang ni tak headlogging lagi ni, belum lagi. Kerana masih lagi common enemy dia bukannya Pakatan Harapan, tetapi bersatu. Musuh kepada UMNO sekarang ini bukannya Pakatan Harapan, tetapi bersatu.
Mereka dalam usaha untuk supaya dilakukan snap election secepat mungkin. Muhyiddin cuba bertahan ni. Dia umpama orang yang menahan empangan yang hampir pecah. Dia umpama orang yang menahan empangan yang hampir pecah. Like it or not, apa yang dia buat, dia takkan mampu untuk menahan empangan ini. Ini permainan UMNO untuk memastikan bahawa nak atau tidak, suka atau tidak, snap election perlu dilakukan dalam masa yang terdekat. Kenapa? Saya sebut berkali-kali. UMNO tidak boleh berada dalam kerajaan ini kerana imej mereka semakin hari semakin buruk dan buruk. Semakin teruk. Mereka tak mampu, tak dapat nak mempertahankan apa yang kerajaan ini ada. Ini, baru-baru ni kalau kita tengok, kalau kita baca yang terkini. Yang terkini berkenaan dengan kenyataan tabung haji Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa telah memberi Perdana Menteri, meminta Perdana Menteri menyatakan kedudukan jumlah aset terkini tabung haji. Adakah benar kerajaan terdahulu telah menjual banyak aset tabung haji dan membiarkan tabung haji dikuasai oleh orang bukan Islam? Jawapan Muhyiddin, untuk maklumat ahli berhormat, kedudukan terkini aset lembaga tabung haji pada 30 Jun 2020 seperti yang diumumkan dalam laporan prestasi TH setengah tahun pertama 2020 adalah 78 bilion dengan lebihan aset berbanding liability 1.9 bilion. Masa PH take over dahulu, aset berbanding liability lebih daripada aset 10 bilion. Hutang lebih daripada aset 10 bilion. Ini zaman bila PH ambil alih daripada Barisan Nasional. Bila PH ambil alih, dia berjaya membuat sehingga 30 Jun aset lebih daripada liability 1.9 bilion. Mana yang dikatakan Pakatan Harapan menghancurkan tabung haji? Yang menghancurkan tabung haji yang ada dalam kerajaan sekarang ini. Yang ada dalam Perikatan Nasional sekarang ini. Yang ada bersama dengan PAS dalam ini. Sekarang ini. Yang beresis menuduh orang menyebut menggunakan perkataan body shaming kepada bangsa lain. Itu dia. Itu dalam kerajaan yang PAS ada sekarang ni. Disambung lagi. Selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan tabung haji, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas SPB, Special Purpose Vehicle, iaitu urus harta jamaah Sdn Bhd, UJSB, yang telah dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Oleh demikian, TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Benda yang kita berlaku ni, urus harta jamaah Sdn Bhd ni pernah dibuat tahun 1997, zaman Mahathir. Dan urus dana harta. Tujuan dia apa? Untuk ambil alih aset-aset yang bermasalah di bawah MOF. Apa tujuan dia? Supaya hutang itu kita boleh kekang sebelum ekonomi recycle balik. Dalam keadaan ini, aset-aset ini diletakkan di bawah SPV, Special Purpose Vehicle. Untuk tujuan apa? Diletakkan di situ. Bila keadaan ekonomi dah baik, keadaan kerajaan syarikat dah baik, maka dia boleh ambil alih syarikat tersebut, restructure atau jual. Itu terpulang. Tetapi aset-aset itu masih ada di bawah kerajaan. Dan inilah keadaan yang kena tanggung. UMNO kena tanggung. Malu yang sebegini UMNO kena tanggung. UMNO kena tanggung sebab apa? PAS dulu yang buat benda ni. PAS yang tuduh bukan-bukan. Ni Takiri hari ni. Dia cakap apa? Oh, kami ni membuat buluh. Kerana apa? Kerana kerajaan dahulu tidak begitu bagus dalam membuat buluh, dia kata. Kerajaan dahulu, kalau kita tengok daripada segi industri, menurun buluh itu. Yelah, kerajaan sebelum itu memang dia nak buat. Dia nak ambil alih daripada kerajaan sebelumnya. 22 bulan. Buluh nak tumbuh pun ambil masa. Buluh itu nak tumbuh pun ambil masa. Jadi nak ambil masa buluh itu tumbuh sebelum penstrukturan, sebelum kita boleh buat jualan, sebelum kita boleh komersialkan, dia akan ambil masa. Tetapi tak sempat 22 bulan kau dah ambil alih. Tapi itu bukan poin dia. Poin dia kau kutuk dahulu. Teresa Kok tu buluh. Kau kutuk dulu minum sawit. Tapi sekarang kau yang promote minum sawit. Engkau yang promote buluh. Sebab kita tahu, maksudnya engkau meneruskan agenda yang bagus di bawah Pakatan Harapan. Apa yang Pakatan Harapan buat dahulu bagus. Engkau kata kencing, kau kata hancing. Yang hancing dan kencing engkau. Sebaliknya dilantik pula speaker yang sememangnya background dia memang ranap, memang punah. Hari ini kita tengok bagaimana keadaan speaker yang ada sekarang ini. Manage Dewan itu macam zoo. Tak mampu dia nak manage Dewan. Tak mampu langsung. Jadi kalau dia tak mampu nak manage Dewan, bagaimana kerajaan selepas ini hendak tutup muka dia, hendak letak muka dia? Bagaimana kerajaan sekarang ini?
nak letak muka dia orang. Ini satu persoalan yang menarik untuk kita nak bahaskan sebenarnya, untuk kita nak lihat. Kerana apa? Kerajaan itu adalah kerajaan pintu belakang yang tak mampu untuk nak membawa negara keadaan yang lebih baik. Saya tak nak lama-lama tuan-tuan. Sebab itu saya kata sekarang ni saya buat dalam 20 minit cukuplah. InsyaAllah. Selamat baik istirahat. Selamat malam. Kerajaan ini tak mampu. Kita tengok esok macam mana. Dan saya tunggu usul. Usul undi tak percaya itu. Ini satu yang menarik. Mungkin dia akan menang. Mungkin dia akan kalah. Kita tak kisah sebenarnya. But my point is this. Bila engkau dibina, bila rumah engkau dibina di atas pasir yang rapuh, engkau jangan harap bahawa engkau boleh tidur lena. Bila rumah engkau dibina di atas pasir yang rapuh, engkau jangan harap engkau akan dapat tidur lena. Tidurlah lena tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan, tetap lawan. Terima kasih.